Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan abang lagi untuk kelas kita daily tafsir. Sekarang kita dah masuk ayat yang ke-102 daripada surah Al-Baqarah. Previously kita dah belajar the conclusion ayat yang sebelum ni ialah kita akan nampak yang orang-orang Yahudi ni sebenarnya dia telah mencampakkan kitab ataupun bukti-bukti yang di depan mata mereka ke belakang. Wara'a zuhurihim. Diorang telah hide the truth behind their backs. So ayat ni dia menceritakan tentang apa kesan bila orang-orang Yahudi ni campak kitab mereka ke belakang. Dan ini sebenarnya kepada kita juga kalau kita dah tolak kita punya miracle sendiri ke belakang. Ini adalah efek dia. Dan kalau adik-adik semua baca ayat 102 ni, dia agak panjang. Dia kalau baca sekali lalu kita akan nampak dia macam kita akan nampak dia sedang bercerita tentang satu benda iaitu sihir ataupun bahasa Inggeris dia magic. Dan bila panjang membahagikan beberapa part. So ini adalah yang pertama sebab tu dia magic part 1. Abang akan habiskan secara detail ayat ni, and then abang akan concludekan dan apa kaitan dia dengan ayat yang sebelumnya. Tapi basically dia cerita pasal kesan kenapa bila kita lepaskan ayat-ayat Allah kita akan kenapa. Ini tentang ayat 102. Jadi adik-adik, untuk mengingati Allah ada banyak cara. Okey, tanamkan benda tu, ada banyak cara. Salah satunya yang paling kuat sekali lah bila kita belajar Al-Quran. The source of goodness is tauhid, dan semua benda tu kita boleh dapat melalui Al-Quran yang paling utama. Dan ada banyak cara lain untuk kita ingat Tuhan. Ada kalau sekarang kita akan nampak orang akan kata solat, and then kita zikir, and then kita banyakkan selawat dan macam-macam lagi. Tapi ada satu cara yang mostly orang yang belajar dia akan guna, iaitu bila ada role model. Role model ni ada satu figure yang kita angkat dia sebagai satu orang yang sangat power. And then melalui role model tu kita ingat Allah. Contohnya bila kita buka buku, kita terbaca tentang Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar ataupun Rasulullah SAW sendiri. Bila kita baca kisah hidup mereka, kita terus ingat Allah. Dan itu adalah one of cara dia. Dan ini Allah guna dalam ayat ni. Allah mula dengan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Bila ayat ni turun dan ada nama Nabi Sulaiman dekat situ secara tiba-tiba. Dalam banyak-banyak conversation yang berlaku sebelum ni tak pernah sebut nama Nabi pun, tiba-tiba ada Nabi Sulaiman kat sini. Means ada something yang Allah nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok pada figure ni apa yang berlaku dan ambil pengajaran dan ingatlah dia. Okey? Dan ayat ni mula dengan wattaba'u ma tatlu syayatin. Wattaba'u ni, dan mereka ni siapa? Kalau dalam kurungan tu akan nampak membelakangkan kitab Allah. Siapa dia orang ni? Yang kita belajar sebelum ni iaitu orang-orang Yahudi. Mereka membelakangkan kitab Allah ni, mereka mengikut ajaran-ajaran syaitan. Inilah efek dia. Bila someone let go Al-Quran, means dah ada kosong dalam hati dia, dan dia efek dia tak lain tak bukan, dia perlu isi balik dengan something else. Sebab bila ada benda kosong, kita dah buang benda lain, maksudnya kita nak pada something else yang lain. Dan ni berlaku dekat orang-orang Yahudi. Bila mereka dah tinggalkan Al-Quran, so apa yang nak dok isi ialah selain daripada tu. Mereka tak nak Al-Quran, mereka tak nak good tu. Yang ada hanyalah yang bad. So apa yang mereka belajar ialah tentang ajaran-ajaran syaitan yang batil. Dan ini berlaku kepada orang-orang Yahudi. Matatul syayatinu ala mulki Sulaiman. Maksudnya mereka mengikuti ajaran-ajaran syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. So sekarang ni dia cerita macam mana? Dia cerita pasal orang-orang Yahudi yang perangai dia sama macam orang Yahudi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang ni kali ni dia cerita pasal orang Yahudi zaman Nabi Sulaiman. Ni sebab tu abang cakap dia tentang efek kenapa bila kita tinggal Al-Quran, ni lah efek dia. Tapi efek ni Allah cerita dalam satu zaman, dipanggil zaman pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah ayat 102 dia akan panjang cerita dia.
Dan kenapa dia cerita pasal sihir, lepas abang habiskan beberapa part barulah kita akan nampak 102 ni macam mana. Tapi sebelum abang akan mulakan part 1 ni abang akan cerita tentang apa pemerintahan Nabi Sulaiman tu. Nabi Sulaiman ni macam mana dia memerintah. Okay. Secara kasarnya kita akan nampak Nabi Sulaiman ni adalah king. Dia adalah seorang raja. Sebab situ Allah tulis ala mulki Sulaiman. Nabi Sulaiman ni memerintah sebuah kingdom. Dan semua tu bermula semasa ayah dia iaitu Nabi Daud alaihissalam meninggal lah. Dan dia ganti sebab dia adalah anak kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan semasa dia memerintah, dia ada buat satu doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan dalam satu hadis, setiap nabi dikurniakan doa yang mana doa tu sangat mustajab untuk dia, yang mana Allah takkan bagi lengah ataupun takkan ambil masa, dia akan terus makbulkan. Ada satu doa untuk setiap nabi. Dan Nabi Sulaiman dia ada doa ni. Inilah permintaan dia. Dia kata apa? Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Maksudnya, wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak ada taranya dan yang tidak akan ada pada siapa pun kemudian daripadaku. Kalau kita tengok baik ayat ni, dia macam satu, kita akan nampak macam Nabi Sulaiman ni agak materialistik kalau kita tengok ayat ni. Tapi kalau kita tengok daripada ni ayat surah Saf, ayat yang ke-35 tak silap abang. Ayat yang ke-35 boleh tengok surah Saf. Bukan surah Saf, surah Sad. Minta maaf. Dan kalau kita tengok secara menyeluruh ayat ni, ayat dan sebelum-sebelumnya, kita akan nampak kenapa sebenarnya Nabi Sulaiman minta doa yang sebegini. First, kalau abang akan ceritakan secara brief je, tak lama. Ayat 31 hingga 34, dia menceritakan yang Nabi Sulaiman alaihissalam didatangkan satu kes. Nabi Sulaiman adalah seorang raja, dan apa-apa kes dia akan rujuk pada dia sahaja. Sama benda yang berlaku dekat Nabi Daud alaihissalam. So bila datang satu kes, tapi kes ni datang adalah pada waktu petang. Boleh tengok dia, sebab kes ni datang bila Nabi Sulaiman tengah nak berehat. Tapi bila nak berehat tu dah datang kes kat dia. Dan sebagai seorang raja dia kena selesaikan kes tu. Tapi apa yang berlaku daripada selesaikan kes tu, Allah kata apa, ayat 34, wa alqaina ala kursiyihi jasadan summa ana. Nabi Ibrahim dia terduduk dekat singgasana ni dalam keadaan sangat penat macam ni aja. So apa yang berlaku? Lepas tu dia kata, Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia kata apa? Ya Allah, ni abang bagi translate yang bagi abang dia lagi fit. Dia lagi masuk dengan cerita sebelum ni. Dia kata apa? Ya Allah, bagilah aku kingdom ataupun bagilah aku government ataupun menteri ataupun kabinet yang fit dengan aku punya capability. Sebab macam kenapa masuk dia tu? Sebab bila dia selesaikan kes yang tadi abang sebut, dia sangat penat. Means kemungkinan besar dia banyak kerja dia buat seorang. So dia minta dekat Allah, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang fit dengan aku punya capability. Ni dia minta kat Allah, ya Allah aku dah penat sangat. So bagi aku menteri kabinet yang baru. Macam itu, wa habli mulkan. Dan selepas itu baru Allah bagi hadiah kingdom yang macam mana. Allah kata apa, dia bagi angin, dia bagi kebolehan dia untuk berbicara dengan haiwan, dia bagi apa lagi, dia bagi syaitan semua tunduk di bawah arahan dia. Kat situlah baru start kingdom dia makin besar. Means bukan dia buat di luar capability dia, tapi dia more opportunity untuk dia kawal dia punya kingdom untuk memerintah dengan lagi power. Lepas tu kita akan nampak cerita dia tentang dia sikit lagi nak langgar semut, dan dia suruh arahkan dia punya semut-semut lain masuk lubang balik. Lepas tu Nabi Sulaiman berdoa, dia cakap kepada Allah, alhamdulillah kau bagi aku kelebihan ini. Itu maksudnya, itulah mulkan la yang bagi li ahadin. Maksudnya satu kingdom ataupun satu apa dia panggil kingdom yang fit
dengan aku punya capability. Ni lepas ni bila aku kerja aku tak penat dah. Sebab itulah adanya doa yang macam ni. Tapi kalau kita tengok secara luar, secara kasarnya, kingdom Nabi Sulaiman ni memanglah tidak ada taranya. Sebab takkan ada dah lepas ni kingdom yang macam Nabi Sulaiman, yang boleh memerintah angin, boleh memerintah syaitan, boleh cakap dengan binatang. So benda-benda ni dah tak ada dah sekarang. Dan dia fit dengan ayat ni. Okey, dan dia endingkan sesungguhnya engkaulah yang sentiasa melimpah kurnia, dan dia endingkan dengan ucapan yang sememangnya yang bagi semua benda ni, semua kelebihan ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai situ sini just secara introduction, secara briefly bagaimana Nabi Sulaiman dapat kingdom yang macam tu. Kingdom dah besar tapi dia penat sebab kemungkinan besar dia kerja seorang-seorang dan dia minta kingdom yang fit dengan dia punya capability, tapi daripada Allah kecilkan dia punya kingdom, instead Allah bagi kingdom yang lagi satu yang memudahkan cara dia untuk bekerja. Itu yang masuk mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Itu saja. Lepas ni kita akan sambung ayat yang seterusnya. Itu saja daripada abang. Secara yang baik datang daripada Allah, secara yang buruk tu datang daripada abang sendiri. Harap adik-adik faham, dan kalau kau tak faham cuba ulang baliklah video ni. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.